Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada pagi ini membicarakan akan rahsia masa Melayu. Dalam bahasa Mak Saleh dia kata time. Ada juga kata time traveller tu orang Melayu kan. Kita ada lipat bumi, kita ada lipat masa, kita ada slow mo, ada bullet time macam cerita Matrix. Itu di dalam cerita kesaktian ataupun karamah di dalam dunia seni bela dan kesaktian leluhur kita yang langka. Tetapi pada hari ini kita perlulah kembali kepada satu tiang aras, iaitu cerita ketuhanan sebuah bangsa. Rahsia masa Melayu. Masa M ada asa keesaan dia, to M dash asa, the singularity ataupun titik kesatuan, the oneness, unified universe theory. Kalau kita asingkan dia dan tambah satu perkataan sinonim dengan masa di dalam orang kita mencerita, tambah K dia jadi masak. Ni pelik kan? Kenapa ada satu alur cerita, ada satu rahsia di dalam bahasa orang kita yang orang kita sendiri pada hari ini tak mau ambil tahu. Masa, wujudnya masa, maka masaklah kita. Masak dia ada buah, dia akan bila diletakkan dalam ruang lingkup masa, time, dia ada muda, dia ada benih, dia ada pohon. Akhirnya dia masak dan jatuh ke bumi dan berlakunya kitaran alam tadi. Dalam konsep filosofi, kalau kita gagal memahami ketika kita hidup ini akan segala konteks daripada masa, realiti, multidimensi dan juga ruang lingkup hakikat wujudnya segala yang ada di sekeliling kita dalam kerugian yang nyata. Dunia kita ini bukannya sekadar TikTok, politik, gosip, sembang kari, jampi serapah, gaduh dengan jin, kena rasuk di saka. Masalah-masalah sosial sebuah bangsa yang agung ini sebenarnya adalah diversion, benda picisan. Ianya ada suatu ruang lingkup yang amat besar. Dunia Melayu amat besar. Tetapi acap kali saya katakan sangat sedikit yang mahu mengambil masa dan melihat warisan kita ini dalam keadilan tadi. Ambil masa sikit Ambil masa cerita pasal masa. Disebabkan anak-anak bangsa keliling kita kan, telah diasuh. Nampak asuh ada, asa ada, asuh ada. Cerita ni, bahasa-bahasa ni dia ada dia punya kunci. Dia ada dia punya algoritma, ada dia punya pukau, ada dia punya programming. Jadi duka cita bila kita mendapat pendidikan daripada pihak-pihak yang lain. Kita tidak berlaku adil kepada bangsa kita, kepada bangsa, kepada bahasa, kepada apa yang ada di dalam diri kita. Umpama kita ni pisang, kita pi baca cerita apple, buah durian. Masa dia berbuah lain, masa dia masak lain. Kan? Tempoh, had dan juga ciri-ciri buah dan cita rasa dia berlainan sama sekali. Di taman-taman dan kebun-kebun kami, di dalam penciptaan kami di jagat raya. Masaklah kita kan. Cerita masak ni kita faham lah kan. Jadi diorang tuduh saya sembang kari. Jadi bila kita perhalusi perkataan masak itu sendiri, masaklah saya kan. Kalau saya buat cerita lawak sebelum saya cerita gebang ni kan, saya samalah seperti pendengar yang tiba-tiba bertemu dengan channel seadanya. Ni apa ke benda, orang tua ni kata gila ke apa? Benar, di usia saya yang tua ini, di penghujung dan diperjalankan pada satu masa nampak, saya melihat, saya memikirkan dan tiba-tiba saya macam kena baling dek batu, dek bom gunung jatuh atas kepala. Tok Fauzi, apa dia? Hang gerti tak apa benda mana lah. Aku dah terlepas pandang banyak. Aku dah rugi. Masa muda
kita dialirkan, dihanyutkan dengan cerita mengaji tinggi-tinggi. Kaya dan dalam erti kata yang dikatakan berjaya jika kita kaya, ada duit, kan? Hidup dalam satu sistem kapitalis dan akhirnya kita mati. Isu mati ni pun saya akan cerita dalam video berikutnya. Jadi ambil masa sikit. Saya sama seperti yang lain, kita bertatih di dalam mengenali kembali warisan Bonda Pertiwi. Masa masak, mak asak, ripen. Samalah kita pada kali ini, saya di hujung very right. 50 tahun lebih ni usia bonus. Kadang-kadang tengah very right tu pun kita akan jatuh. Mana saya akan dijemput balik, gugur ke bumi, dan kitaran berlaku kembali. Bagi yang muda usia 30-20, dia barely ripe. Underripe tu dia belum matang, dia masih sebelum remaja. Jadi lihatlah ciptaan kami di muka bumi, dan di hadapan kita ada sebutir, sebiji orang panggil pisang. Apa beza pisang itu dengan masa yang telah terpalit dengan kulit dan pakaian kita? Kulit masa muda cantik, licin, dah tua dia berbintat-bintat dan hitam umpama kulit pisang. Akhirnya kita akan rebah dan kembali kepada Yang Maha Esa, pencipta alam tadi. Tetapi ada juga ada juga yang kekal segar mekar di dalam keilmuan ke mengenali yang hakiki, yang sentiasa tidak akan gugur ke bumi. Itu cerita lain, cerita magic. Lantas kita selaku orang Melayu, kalau kita gagal memahami konteks masa di dalam hutan rimba dan jagat raya, bekalan yang tok nenek kita telah berikan dan masih kekal pada hari ini di dalam kata kunci prosa masa itu, ada berbagai peti andai kita pandai cerdik dan bisa membuka. Perjalanan kita jauh lagi, amat jauh. Bukannya seperti yang orang awam ambil mudah. Ini suatu hakikat. Hakikat memudahkan cara, memendekkan cerita. Semuanya berlaku lepas tu. Sekarang ni jangan pening, sekarang ni jangan peduli, sekarang ni jangan fikir. Hang kerja dengan kami, bayar hutang, jadi hamba kapitalis, seolah-olah buat baik kita hidup, tak perlu fikir yang lain. Dah pencen baru nak fikir, nak bersiap sedia dan tidak mencampuri dunia. Ini pola pemikiran penjajahan kapitalis dan barat. Dia bukannya pemikiran orang-orang Asia atau leluhur kita. Ini suatu realiti yang berat. Lantas perjalanan masa seorang Melayu. Tengok, masa Melayu. M tu tetap ada pada bangsa kita. Masa itu tetap ada, masak itu tetap ada, asak itu pula ada, esa tetap ada. Masa Melayu. Kalau saya kata nama Melayu pun dikonakan dah berubah daripada yang asal, lagi manusia pening kan? Melayu kan, Melayu yang tiada kan? Ketiadaan diri dan lembaga tadi. Jadi di dalam kita hendak mengenal diri daripada berbagai ilmu yang picisan yang dicedok daripada warisan yang asal, sepatutnya kita kembali kepada tapak asal. Di tapak asal dan di pada buah yang asal, semuanya lebih mudah, lebih jernih, lebih terang. Jadi pada hari ini kita ibarat dalam belantara. Belantara hutan tanah warisan. Dia tak di hutan rimba dah jadi hutan batu, kan? Hutan batu kepada anak-anak warisan. Hiruk pikuk pukawan minda dan berbagai tari dan penceritaan yang menggamit dan cuba menyesatkan anak-anak bangsa di akhir zaman. Sedangkan kebenaran itu kembalilah kepada diri. Di dalam diri itu ada warisannya bahasa budaya, ada istiadat, formula dan juga kefahaman, dan juga ada sulaman, tenunan, tekad, akad,
dan pertalian dengan Yang Maha Esa. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, jangan berpegang kepada selain daripada Dia. Jadi tali pertalian dan cerita kosmologi ini ada di dalam warisan orang kita. Tetapi pengamal yang membuka, yang muzakarah dalam bidang ini amat sedikit yang hadir ke pentas awam. Saya ni sebab orang 3 suku suka sembang kari. Jadi kita balik pada apa yang ada di hadapan kita. Di sebelah kiri itu ada satu bentuk yang ada dan telah dizahirkan di dataran besar Haiyai. Pada channel seadanya yang dahulu, cerita itu ada. Dan bentuk-bentuk ini yang merujuk kepada daya-daya dan kekuatan di dalam framework masa time. Kita cerita bentuk, kuasa, gerak, daya, gelombang, tetaplah ianya akan bergerak di dalam satu takungan yang juga melibatkan perkiraan masa, detik-detik dan ketika. Jadi kalau kita tengok depan ni kan, jadi kita akan terkejut akan satu kosmologi warisan bangsa kita. Apa dia? Mudah saja, jembul dan berbagai relik di dalam jejak warisan saya yang pernah saya jumpa, termasuk yang saya katakan pinggang mangkuk Melayu. Gambarannya tadi, bentuknya dan berbagai lakaran tadi sebenarnya mencerminkan dan mengkabarkan dan menjadi wasiat dan amanah kepada anak cucu akan betapa besarnya, luasnya, kayanya serba-serbi semenanjung emas ini. Bukanlah hartanya hanya pada emas, perak, gaharu, cendana, balak dan sebagainya. Tanah Melayu memegang rahsia yang amat agung. Bentuk lakaran ini pada hari ini jadi besi buruk. Kita tengok, kita tak faham. Kita tidak memperhalusi akan khazanah warisan leluhur kita. Jadi berbalik kepada masa. Masa juga berbeza pada setiap dimensi ruang dan juga pergerakan yang berlaku kepada kita. Bila kita tenang, kita tidak kepoh-kepoh, kita dalam jiwa yang dikatakan alpha state ataupun sama adi, sama tunggal tadi, masa seolah-olah perlahan. Kita ada masa yang lebih panjang, mana dia ada polariti, dia ada alunan dia ada tari dia. Tetapi kalau kita terpalit dengan cerita orang, dengan cerita yang lain, di dalam gesaan, gesar, diasak dan kita masuk ke dalam gelanggang yang lain, umpama TikTok ke, media sosial ke, pergi tengok F1 ke, cerita-cerita luaran ciptaan yang lain, pola masa seolah-olah berlalu amat laju. Kita buat banyak kerja, ting-tong, kadang kita melanun ke, melaut ke laut ke, hayal saja tiba-tiba dah malam. Maka kita telah membazirkan dan membuang masa. Tak banyak kerja kita boleh buat. Jadi, bagaimana hendak anak-anak bangsa pada pagi ini dalam memahami apa yang saya cuba bawa, cuba awamkan dalam keadaan yang ada kekangan? Maka kembalilah kepada jati diri dan apa yang ada di dalam diri. Kalau kita perasan, ada dahulu dan ada setengah negara telah yang dikatakan menghalalkan atau membenarkan ganja dihisap. Nampak? Bagi yang menghisap herba-herba alami, alam, yang bagi yang pernah merasa masa bergerak slow, mereka ambil isap daun tu, dengar muzik sedap saja. Lantunan dan detik dan juga gerakan di dalam tarinya, bunyi, pencahayaan dan kejiwaan tadi telah berubah menjadi lebih halus perlahan dan menjadi nikmat kepada manusia tadi. Jadi realization ataupun yang dikatakan deria berubah-ubah. Jadi
Dunia mengikut apa yang kita sangka dan perhatikan. Tetapi dia melibatkan mekanik, melibatkan atau cara dan tata cara. Perlu ada sama ada chemical reaction, spiritual punya power, spiritual punya tekanan untuk membawa kepada satu medan atau gelanggang dan takungan. Jadi di dalam kita kembali kepada warisan bangsa kita pada pagi ini, yang acap kali saya katakan daripada pinggan mangkuk. Video pinggan mangkuk ni pun ada delay. Terlalu banyak kerja, dia akan ikut kadar dia kan. Saya ni kerja ni banyak sangat bahan nak dikeluarkan. Jadi kita berbalik pada apa yang ada di hadapan kita. Di dalam suatu zaman dahulu, di dalam berbagai bentuk cembul, gambaran yang diletakkan manisan ke sirih ke, yang tok nenek kita ambil dan buka dan letakkan di hadapan tetamu dan sama-sama menjamah masa the time spent. Kalau kita kembali kepada gambar ini, gambar di awal video, bayangkan andai pendengar boleh menjiwai dan menyelami waktu yang pernah terjadi di alam itu pada satu masa dahulu di dalam titian sejarah bangsa kita. Di hadapan kita ini tertera sama yang ada dalam universe ataupun alam cakrawala dan masa dan juga pergerakan kosmik yang mengambil masa jutaan, bilion atau trilion tahun. Jadi umpama kita ni orang Melayu duduk di atas satu tikar mengkuang, barang ni ada kat depan kita, kita ambil gobek ke apa, sirih kita makan. Yang manusia tak faham, anak cucu sekarang tak faham, di situ leluhur kita bukan lagi di muka bumi. Kita umpama Dr. Strange yang makan dan menjamah dan diwariskan keilmuan daripada dewata raya ke, jagat raya ke, malaikat ke, atau ketuhanan itu yang langsung. Di hadapan kita dah ada formula kosmik. Telah ada cerita matematik multidimension, universe, kosmo, jagat raya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barang depan kita ni. Umpama semua teori fizik, teori NASA, kajian NASA, kuantum mekanik depan mata. Kita mengunyah semua ilmu ni masa lepak dengan saudara mara dan tetamu yang datang. Hang tetamu daripada mana ni? Hang dah pergi planet mana ni kan? Hang kenal tak apa yang aku kenal? Siapa? Orang Melayu kan kalau kita cakap lagu tu. Peningan kita manusia. Bagi yang faham, bagi yang buta saya tak boleh kata apa. Berat ni. Cerita pagi ni berat. Umpama orang Melayu ni bila tetamu datang, dia bawa keluar benda ni kat depan. Ini antara ujian yang paling berat. Saya pun dah kena lah. Ni Tok Fauzi datang ke rumah kami, teratak hamba ni, meh kita kunyah sirih. Dia pun letak benda ni depan saya. Alamak Tok, alamak lagi. Ni apa dia ni? Dulu hang bodoh piang kan? Memang saya bodoh Tok. Sekarang hang tengok lagu mana, hang mampus. Alamak, mati lagi ya. Saya ada guru seorang mampus kan, dia asyik kata mampus. Dia mampus lah, kena lagi lah aku kan. Ni siapa dia orang Melayu ni? Siapa Tok ni kan? Sebab dia dah tak jadi macam tepak sirih. Dia dah jadi cerita lain. Kenapa dia wujud macam tu, ada cerita lain. Tu baru dia bagi tepak sirih. Belum dia bagi lagi barang-barang dalam peti khazanah tok nenek dia kan. Siapa hang ni Tok Fauzi? Hang jangan gebang kuat sangat kan. Hang ni baru ilmu baru setampuk pinang, belum lagi setampuk buah durian. Hang baru kenal pinang je, dengan sirih pun tak lepas lagi hang baca ilmu ni. Hang nak gebang ilmu semerah padi lah, ilmu durian lah, kerih pun tak lepas lagi. Ini sirih pinang pun hang tak habis ngaji ke nak cerita kerih Tameng Sari. Kalut tuan-tuan, kalut kan. Jadi
Kita ambil masa sikit. Ada tajuk dia pun masa. Perhalusi. Cuba lihat. Lihat gambar ni dan ingat balik gambar awal video. Jadi kita telah diprogram, kita telah dilupuskan, dihilangkan ingatan. Seolah-olah dunia peralatan Melayu ni tak ada kena mengena dengan dunia lebih besar. Tak ada kena mengena dengan masa, dengan quantum mekanik, dengan space, dengan ketuhanan dan jagat raya. Dan cerita macam mana dunia ini tercipta daripada makro, semakro-makronya, sekecil-kecil dan sebesar-besarnya. Jadi di dalam masa dia ada gelung, ada gelanggang. Dan sama macam cerita tepak sirih tadi kan. Saya dah tak ada kata nak kata, dah tak ada cara nak beritahu orang apa yang saya rasa, apa yang saya faham, apa yang saya dipertontonkan. Jadi dalam perjalanan dan diperjalankan satu masa dulu, tiba-tiba saya ada kat Gunung Jegai. Ni sampai bila masa pula aku sampai. Betul lah aku bawa kereta ni. Tapi berlaku juga time overlap. Ni kita kadang kita panggil time overlapping. Tindanan dan juga ada belahan-belahan di dalam masa. Jadi dunia Melayu ni Allahu Akbar. Dia pening, bukan pening, terlalu luas. Jadi tolonglah wahai anak-anak bangsa kan, ambil masa supaya masak. Sebelum masak dan jatuh dan tak lunyai balik dan pusing berjuta tahun masih dalam gelanggang yang sama. Di dalam Februari tenunan masa tu saya suka cakap, saya suka beritahu anak-anak bangsa, indahnya sulaman tekad tenunan warisan bonda Pertiwi. Jadi dalam kosmologi bonda ayahanda Melayu ni, insya-Allah minggu depan majlis bonda akan bersidang lagi dalam suatu perjuangan dan wadah yang baru. Ini sebuah cerita yang sentiasa berulang-ulang. Maka di akhir video ini, di akhir sidang pada pagi ini, terduduklah seorang tua, saya lah mengaku kan, Pak dia di ujung senja kembali ke teratak ayahanda yang lama. Waktu untuk saya kembali semakin hampir. Dan saya masih ada di sini dan membicarakan dan mengkabarkan kepada anak bangsa. Sesungguhnya warisan ini adalah warisan yang agung. Agung yang bagaimana? Bagi yang memahami, bisa faham. Bagi yang buta, pekak dan tuli, yang telah meninggalkan, membuang jalan warisan, tidak ada jalan pulang. Daripada penceritaan awam menceritakan sepuhun larangan, akhirnya di manakah cerita yang sebenarnya? Bagi mengakhiri sidang pada pagi ini, apakah lagi yang bisa saya nyatakan, bicarakan, kabarkan dan katakan, kecuali jiwa. Jiwa, kasih, hati dan niat, akad, hajat, ngajat, sewang. Ni ada cerita kita sebut, cerita zaman orang-orang asli kan, orang-orang asal. Andai kita teringat akan leluhur kita, datuk, ayahanda dan bonda yang pertama, pastilah kita akan diperjalankan dan dijemput kembali ke sebuah cerita dan diperjalankan untuk kembali mengenal
daripada mana asal muasal kamu. Asal usul kamu, kejadian kamu bagaimana, supaya anak-anak bangsa kembali menjadi anak-anak yang soleh, warisan yang diredoi, dan kembali ke kampung halaman yang penuh dengan kasih sayang, keamanan, keabadian, dan juga sebuah sakinah yang bakal terbit atau muncul kepada mereka yang mahukan ketenangan tadi. Mereka yang mahukan ketenangan pastinya akan bertemu dengan ketenangan. Mereka yang mahukan darah, mahukan peperangan, mahukan konflik akan dihadapkan dengan konflik. Walaupun gegak gempita, perang, letusan dan juga konflik akhir zaman akan hadir, tetaplah jiwa yang tenang itu tenang serba-serbi di dalam berbagai keadaan. Jatuhlah bom, jatuhlah peluru, bersimpang siurlah peluru ibarat hujan, tetapi ianya hanya menjadi titisan embun pada jasad sang pewaris. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam babak seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.